Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimah tayyibah, kalimah iman. Hadis ke 59. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannata fara'aitu fi 'arida fi 'arida tail jannah maktuban thalathata asturil bidhahab. As-satrul al-awwal la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Was-satrul tsani ma qaddamna wajadna wa ma akalna rabihna wa ma khallafna khasirna. Was-satrul tsalits ummatun muznibatun wa rabbun ghafur. Rawahu Rafi'i wa Ibnu Najjar wa huwa hadis sahih Al-Jami' As-Saghir. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah memasuki syurga dan melihat di kedua-dua tepinya ada 3 baris yang tertulis dengan tinta emas. Baris yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baris yang kedua, ma qaddamna wajadna wa ma akalna rabihna wa ma khallafna khasirna. Apa-apa yang kami telah hantar, yakni ke akhirat dalam bentuk sedekah dan lain-lain, maka kami telah mendapat pahalanya. Apa-apa yang kami telah makan di dunia, maka kami telah dapat mengambil faedah daripadanya, dan apa-apa yang kami telah tinggalkan, maka kami telah rugi. Baris ketiga, ummatun muznibatun wa rabbun ghafur. Umat berdosa sedangkan Tuhan Maha Pengampun. Rafi'i Ibn Najjar Jami' As-Saghir. Alhamdulillah, tuan-tuan, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk kalimah tayyibah, kalimah iman, iaitu kalimah la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas. Anas ini kita dah perkenalkan siapakah dia Anas. Orang kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak berkhidmat dengan Nabi, walaupun dia masih kecil lagi, yang Nabi berikan keizinan pada dia untuk masuk keluar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kata Anas. Anas menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi berkata, dakhaltul jannah. Nabi ini dia kata, aku telah masuk syurga, katanya. Maksudnya kita tak pernah masuk syurga, tapi yang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi ni dah pernah masuk syurga. Kita kalau masuk syurga tak nak keluar, kan? Tapi Nabi ni dia dah pernah masuk syurga, dah tengok dah bagaimana sebenarnya kehidupan di akhirat itu. Banyaklah kisah-kisah Isra Mi'raj yang masuk syurga, Nabi masuk, dan ada hadis-hadis yang lain. Jadi Nabi ni ya duduk dekat dunia sama dengan kita. Satu ketika dahulu, ketika mana dia berada di dunia, dia pernah masuk syurga. Kita ni tak pernah masuk syurga, mimpi masuk syurga pun tak ada, tak tahu pun syurga tu macam mana. Dalam hadis lain Nabi sebut syurga itu mala ainun ra'at wala uzunun samiat wala khatar ala, apa yang mata kita tak pernah pandang, telinga tak pernah dengar, dan juga yang tak pernah terlintas dalam hati. Itulah dia benda yang ada dalam syurga. Maksudnya tak boleh kita nak gambarkan. Maka Nabi dah masuk dalam syurga Allah, dan Nabi menceritakan kepada para sahabat, fara'aitu fi 'aridatiyal jannah. Aku nampak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila aku masuk syurga tu, dekat nak masuk pintu syurga tu, tepi tiang masuk syurga itu, aku nampak maktuban salathah astur, tertulis ada 3 baris bidzahab. 1 baris pertama, baris kedua, baris 3. Ada 3 baris tulisan dengan tulisan emas. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak masuk syurga pun itu dia nampak tepi tu. Kat atas tu ada 3 baris tertulis dengan tulisan emas. Apa dia yang tertulis tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, baris atas, kata Nabi, ialah kalimah la ilaha
illallah. Itu kalimah paling tinggi, paling besar. Kalimah tauhid, kalimah thayyibah. Kalimah la ilaha illallah. Nabi dia nampak, dia baca. Nabi nak masuk dah ada dah nama dia nampak kat atas tu. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad itu Rasulullah. Kemudian Nabi dia kata as-satrul sani, pada baris yang kedua kata Nabi, dia kata maqaddamna wajadna wa ma akalna rabihna wa ma khallafna khasirna. Apa yang telah kita sedekah, kita infak kan, maka kita akan dapat keuntungannya. Itu sesuatu benda amalan dah kita buat, maksudnya nak masuk syurga Allah ni, nak masuk pintu syurga Allah ni, kan? Jadi maksudnya sesuatu amalan yang kita buat kebaikan, yang itu wajadna, kita dah dapat dah dia. Kita sedekah, duit kita sedekah, keluar masuk tabung pagi-pagi pergi surau, pahala tu kita dah dapat kan. Kita solat subuh tu kelebihan dah dapat, solat sunat rawatib kita dah dapat. Apa-apa kebaikan yang kita buat, maqaddamna wajadna, yang dah lepas kita buat tu, bentuk amalan tu kita dapat, kata dia, kata Nabi. Kemudian kita tulis wama akalna robihna, dan apa-apa yang telah kita makan, betul lah, perut kita dah kenyang, kita dah untung lah apa yang kita dapat dalam bentuk yang kita makan. Kemudian kata Nabi wama khalafna khasirna, tertulis wama khalafna khasirna, apa yang kita tinggalkan maka benda tu kita akan rugi. Maksudnya kita hidup dekat dunia ni, apa yang dah kita tinggal, bila kita mati, harta, anak, bini, apa benda, semua tu benda yang akan kita tinggalkan. Itu benda rugilah, memang tak boleh nak buat apa. Jadi kalau ada rezeki yang Allah Ta'ala bagi tu, kalau kita tak jadikan rezeki tu kepada perkataan yang pertama, maksudnya menguntungkan kita, maka bila kita tinggalkan, dia memang tak ada nilai dah bagi kita. Tu wama khalafna khasarna. Itu baris yang kedua. Ada 3 poin kat situ. Benda dah kita infak, benda dah kita makan, dan benda yang kita tinggalkan. Okey. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi dia tengok ada baris yang ketiga, as-satrul sadis ummatun muznibatun. Baris ketiga tu tulis umat yang melakukan dosa. Umat manusia ni memang banyak melakukan dosa, sedangkan wa rabbun ghafur, sedangkan Tuhan itu maha pengampun. Jadi ada 3 baris. Yang kedua tadi tentang amalan kita. Baris yang ketiga ni nak menceritakan tentang bahawa kita manusia ni memang melakukan kesalahan dan banyak melakukan dosa, sedangkan Tuhan itu maha pengampun. So ada 3 baris kita tengok dalam ni kalimah thayyibah dalam bab iman. Jadi kita nanti insya-Allah sama-sama kita akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan tengoklah dekat pintu masuk ni ada 3 baris ni. Dan kita tengok benda yang pertama ada kalimah thayyibah. Baris yang kedua berkaitan dengan amalan, dan baris yang ketiga menunjukkan kita ni banyak berdosa dan Tuhan itu maha pengampun. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, kita fahami hadis ni, kita amal dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika.